Israel kembali berulah terhadap warga Palestina di tepi barat. Kali ini pemerintah Israel mencabut wewenang Palestina atas situs Gua Mahpelah atau makam para leluhur yang dikenal Muslim sebagai Masjid Ibrahimi di kota Hebron, tepi barat. Pencabutan wewenang Palestina atas Masjid Ibrahimi disampaikan oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich. Adapun berdasarkan perjanjian Hebron tahun 1997 memutuskan bahwa Palestina mengendalikan perencanaan dan pembangunan di kota Hebron. Palestina memegang kendali atas situs makam para leluhur Yahudi dan Masjid Ibrahimi. Namun wewenang itu dicabut oleh Smotrich saat meresmikan pemukiman Doran di wilayah selatan Gunung Hebron pada Senin 15 Juni waktu setempat. Merespon hal itu, Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Negara Palestina menolak pengubahan status quo. Mereka mengutuk keputusan Smotrich yang mencabut kewenangan Masjid Ibrahimi. Menurut kementerian tersebut, pencabutan wewenang itu melanggar perjanjian Hebron 1997. Kementerian menegaskan bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas Hebron. Militer Amerika Serikat disebut hendak membangun gudang senjata raksasa di pesisir tenggara Australia. Langkah ini dilakukan untuk mengamankan logistik militer Washington. Pasalnya penempatan logistik militer di kawasan ini berada di luar jangkauan sebagian besar rudal balistik Cina. Adapun dokumen Angkatan Laut Amerika Serikat pada bulan ini telah bocor, yang kemudian dikonfirmasi oleh sejumlah pejabat berwenang. Dalam dokumen tersebut, Amerika Serikat disebut mengalokasikan dana sebesar 30 juta US dollar atau sekira 531 miliar rupiah. Hal itu pun disampaikan juru bicara pasukan Pacific Corps Marinir Amerika Serikat. Sebelum gudang senjata itu selesai dibangun, persenjataan dan peralatan militer Amerika Serikat akan ditempatkan terlebih dahulu di Melbourne. Diperkirakan senjata dan peralatan militer ini dipindahkan ke gudang baru di pangkalan militer Bandiana, Victoria. Adapun kapasitas penuh fasilitas tersebut ditargetkan tercapai pada 2028 mendatang. Sementara pengembangan rantai pasok senjata ini mengukir sejarah bagi fasilitas logistik militer pertama bagi Amerika Serikat di daratan Australia. Agenda ini mencuat seiring ambisi Washington untuk mengoptimalkan letak geografis Australia. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya membendung eskalasi kekuatan militer Beijing di kawasan. Da razumemo situaciju oko sebe, treba da dobro pročitamo nalaze G7, treba da dobro pročitamo šta je to što se dogodilo u Persijskom zalivu, jer to pokazuje da stvari više nikada neće biti iste. Niko neće moći da vam kaže da su najveće sile sveta porazili Iran, pošto to jednostavno nije tačno. Dakle, pri tome ne mislim da tu ima pobednika, samo vam kažem da li je tačno da je Iran poražen. Ne, Iran nije poražen. I to je nova činjenica. Nova činjenica koju svako treba da uzme u obzir i koja će determinisati i buduću politiku u mnogome širom sveta. Takođe treba dobro sagledati šta se zbiva na Dalekom istoku, jer tamo su tenzije sve izraženije i treba razumeti kakve to posljedice može da ima i dalje razumevati kako i na koji način će da se odvije, pri čemu ja nikada ne bih rekao da će ovo da bude dugotrajno primirje ili mir, pre bih rekao ako je srednjeročno 6 meseci do godinu dana, možda toliko, ne duže od toga, dakle, ali to je naravno moja procena, vidjet ćemo. Ukrajina, Rusija nije blizu kraja, mnogo još problema i kao što vidite, svi se samo bave vojnim sajmovima, naoružanjem, svim drugim, to su vam glavne vesti ako ih danas pogledate svuda po svetu, ko može da napravi najbolje, a najjeftinije oružje, kakav je kvalitet, kakav kvantitet. Iran mengibarkan bendera hitam raksasa di Teheran pada Senin 15 Juni 2026. Pengibaran bendera tersebut dilakukan untuk menyambut bulan Muharram. Pada bulan ini umat muslim Syiah memperingati wafatnya Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad dalam pertempuran Karbala pada tahun 680 Masehi. Bendera hitam secara tradisional menandai masa berkabung. Pihak berwenang menyebut ukuran bendera mencapai 1024 meter persegi, setara dengan ukuran lapangan sepak bola. Rekaman yang dirilis Fiori menunjukkan sejumlah warga menabuh alat musik di sekitar tiang bendera. Orang-orang juga berbaris rapi untuk mengenang dan mendoakan Imam Hussein.
Pengibaran bendera ini terjadi hanya beberapa jam setelah Iran dan Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan untuk menghentikan perang. Amerika berjanji akan mencabut blokade angkatan laut, sementara Iran membuka Selat Hormuz bagi seluruh kapal. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyebut penandatanganan akan diadakan di Jenewa pada Jumat 19 Juni. دهمین سال این مراسم که اهتزاز پرچم ابو عبدالله الحسین هست رو ما داریم به اهتزاز در میاریم با مقیاس 1024 متر مربع به اندازه یک زمین فوتبال. این مراسم با حضور مردم و مادحین محترم به عزا میشینیم و مراسم با شکوه محرم و سفر رو این دو ماه این پرچم به اهتزاز در میاریم. حاملان این پرچم بودند با یاد سردارانی که رفتند اما برافراشتن این پرچم در میدان در عباس آباد و مرکز شهر تهران یادآور این موضوع است که ما باز هم به تأسی از حسین و شهادت حسینی راه شهادت رو ادامه میدیم. ایران خیلی متحده و پایبند به عاشورا و محرم. هر چی داریم ما شیعیان مسلمانان از محرم و سفر هستش و انشالله با این اتحادی که مردم دارن انشالله به پیروزی خواهند رسید با نابودی اسرائیل و آمریکا.